Hello guys and welcome back to Fizan Channel. Okay, so hari ni aku nak cakap tentang movie Troll Hunter Rise of the Titans. Yang movie ni, dia ni sebenarnya adalah movie animasi yang berdurasi selama 1 jam lebih. Dan dia ni adalah berkisahkan tentang sebuah kisah yang di mana Troll Hunter, iaitu pemburu raksasa, alien dan juga magic yang bergabung antara satu sama lain dan diketuai oleh Jim Lake Jr. ataupun lebih dikenali sebagai Young Atlas oleh bakal bapa angkatnya yang telah mati terkorban masa berlawan dengan Titan. Okey. Dan diorang semua ni akan berlawan dengan 3 orang ahli sihir jahat purba yang dikenali sebagai Mazhab Orkin. Yang seorang tu dia ada kuasa api, yang seorang tu dia ada kuasa ais, dan seorang lagi dia ada kuasa tumbuh-tumbuhan. Ataupun lebih pasti dia ada Okey. Ataupun yang lebih pasti dia ni yang seorang tu dia ni ada kuasa alam semula jadi. Dan kalau korang perasan lah kan, dekat dalam cerita ni, dia ni macam cerita Avengers Endgame tau. Avengers SMR. Ada tu pula. Okay, so dorang semua ni, iaitu alien, monster dan juga troll hunter dan juga magic ni akan bergabung antara satu sama lain dan akan tolong menolong antara satu sama lain untuk nak berlawan dengan Mazhab Orkin yang mengancam dunia untuk dimusnahkan. Okey, dan alasan dorang ni untuk nak musnahkan dunia ni bukanlah sebab apa tau, tapi sebab dunia ni dah dirosakkan. Dunia ni memang dah rosak, memang dah habis rosak dah. Sebab manusia ni dia buat kejahatan, dia buang sampah merata-rata, dia bakar pokok-pokok tanpa izin. Maksudnya pembakaran secara haram, pembakaran secara terbuka, macam tu lah lebih kurang kan. Dan diorang ni nak memperbaharui dunia ni supaya dapat mengubah manusia supaya jangan buat macam ni lagi. Dan aku tak faham, kalau dia nak memperbaharui dunia ni kan, apa yang kau mengubah ni? Sama je maksudnya. Kalau diorang berjaya pun untuk nak memperbaharui dunia ni, kalau diorang berjaya pun untuk nak musnahkan dunia ni, diorang tetap kena buat berulang-ulang kali sebab manusia memang takkan pernah berubah. Tak, itu apa yang disertakan kat movie ni lah kan. Dan aku pun agak pelik juga lah kan. Asal kau nak memperbaharui dunia ni dok? Biar je lah. Macam entah lah. Tapi okey lah, tak apa lah. Biar je lah diorang kan, sebab diorang yang buat dunia ni. Tak. Aku bukan cakap diorang yang buat dunia ni. Aku cakap pasal movie ni yang buat. Movie ni dia cakap 3 orang ahli sihir jahat ni yang buat dunia ni. Okey, jangan salah faham. Okey. Dan kat dalam cerita ni sebenarnya kita akan nampak tau, yang 3 orang ahli sihir jahat ni, diorang ni dan nama pun purba kan. 3 orang ahli sihir jahat purba. Dan diorang ni lah yang dah ciptakan dunia ni sebenarnya pada awalnya. Kat movie ni lah bagi kita sebagai orang Islam, kita tahulah siapa yang cipta dunia ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so berbalik pada tadi, yang diorang ni, yang 3 orang ahli sihir jahat ni, diorang ni saya nak memperbaharui dunia ni lah kan. Okay, dia ni bukanlah musnahkan, dia ni cuma nak memperbaharui je. Dia ni cuma nak cipta balik je, tu je. Maksudnya dia ni akan musnahkan semua kehidupan yang ada. Dia ni akan musnahkan segala apa yang kita nampak dekat dunia sekarang ni. Okey, tu lebih kurang macam memusnahkan juga sebenarnya.
Okey, dan dorang ni yang para superhero yang dikenali sebagai Troll Hunter ni, dorang ni akan cuba sedaya upaya dorang untuk nak berlawan dengan mazhab Orken ni. Dan Gimlex Junior ni pada awal cerita kita ni akan nampak yang dia ni adalah seorang manusia biasa tanpa azimat. Okey, kalau korang nak tahu, yang Gimlex Junior ni dia ni ada sebuah azimat yang berkuasa tau. Yang azimat ni boleh berubah menjadi sud perisai, dan pedang dia akan menjadi kuat gila dan dia akan memiliki kuasa yang sangat hebat untuk nak berlawan dengan ahli-ahli sihir jahat ni. Tapi bila azimat dia ni dah rosak sebab dimusnahkan oleh mazhab Orken, iaitu ahli sihir jahat ni, maka dia ni hanyalah bagaikan manusia, budak-budak biasa yang tak ada apa-apa tau. Budak biasa yang hanya dalam ketakutan. Itu bukan apa cakap Itu dia cakap. Nampak? Dia sendiri yang cakap. Bukan dia sendiri yang cakap. Perempuan ahli sihir jahat tu yang cakap. Okey, dan dekat dalam cerita ni, walaupun Gimlex Junior ni dia tak ada azimat untuk nak jadikan dia ni berkuasa untuk nak berlawan dengan ahli-ahli sihir yang jahat ni, tapi dia ni tak berputus asa tau. Dia tak berputus asa untuk nak berlawan dengan dorang. Dia tetap berlawan dan pada akhirnya dia dapatlah dia punya azimat tu sebab dia cakap macam ni. You have no amulet, no armor, and yet you still think yourself a hero. The amulet didn't make me a hero. I already was. Such hubris. For the good of all, daylight is mine to command! Okey, apa yang dia maksudkan adalah maaf, saya semula tadi. Okey, dan apa yang kita nampak dekat dalam cerita ni, apa yang kita boleh jadikan sebagai inspirasi untuk kita adalah kita tak boleh nak berputus asa daripada buat apa yang kita nak buat. Kita tak boleh nak berputus asa daripada cuba sedaya upaya kita untuk nak buat apa yang terbaik untuk dunia ni. Okey, so, katakanlah contoh. Okey, Sam, engkau nak main bola, kau nak jadi pemain bola sepak yang terkenal lah kan. Lepas tu engkau dah berlatih. Lepas tu engkau cubalah untuk nak masuk dekat dalam pasukan bola sepak, tapi kau kena tolak. Dan lepas tu kau berputus asa. Cuba kau bayangkan kalau kau berlatih lagi lepas tu dan kau cuba lagi minta untuk nak jadi pemain bola sepak, mesti kau akan dapat kan? Okey, apa yang aku nak masukkan dekat sini adalah kita ni manusia biasa ni selalu je akan berputus asa setiap kali kita sikit je lagi akan dapat benda tu. Maksudnya bila kita tak dapat something tu, kita nak jadi kurus, lepas tu kita jogging semua, lepas tu kita akan berputus asa. Sedangkan kalau kita buat lagi, sebenarnya sikit je lagi untuk kita nak dapat. Okey, itulah apa yang aku nak masukkan sebenarnya kan. Okey, so dan apa inspirasi yang kita dapat lagi daripada movie ni adalah dorang ni, yang pasukan Troll Hunter ni akan sentiasa tolong menolong antara satu sama lain. Maksudnya dekat sini adalah kita manusia, kita kenalah bekerjasama antara satu sama lain. Kita kenalah tolong menolong antara satu sama lain. Kita kena hidup kita ni, kita kena hidup secara berpasukan, bukan secara berseorangan.
Maksud aku dekat sini adalah kita kena sentiasa tolong menolong antara satu sama lain. Kalau kita nampak orang tu macam susah, kalau kita nampak orang tu macam perlukan pertolongan, kita tolonglah. Tolong menolong weh. Tolong menolong. Dan apa lagi yang kita nampak dekat cerita ni adalah ada antara pasukan Tor Hunter ni yang terkorban bila berlawan dengan mazhab Orkin ni. Dah, kau bayangkanlah, siapa je yang boleh lawan dengan Titan sebesar tu? Kau bayangkan? Gila ke? Dan adalah antara dua orang yang terkorban kan. Agak menepek juga dekat sini. Sebab diorang ni cuba nak berlawan dengan raksasa yang besar. Yalah, tapi kalau tak ada diorang, siapa lagi kan yang nak berlawan kan? Okay, so apa yang aku nak maksudkan kat sini adalah kenapa diorang tunjukkan yang diorang ni tetap berlawan dan ada antara diorang yang terkorban tapi diorang masih tak berhenti berlawan. Okay, apa yang aku nak maksudkan kat sini adalah dia ni sama je sebenarnya sama kat alam reality kita. Kalau kita nampak askar-askar, polis-polis, barisan-barisan hadapan COVID-19, kenapa diorang tetap teruskan perjuangan diorang untuk nak tolong pesakit-pesakit COVID-19? Kenapa? Kenapa askar-askar ni pada zaman dulu ni diorang tetap teruskan perjuangan diorang untuk nak dapatkan kemerdekaan walaupun ada antara diorang, ramai antara diorang yang terkorban? Kenapa? Satu je jawapan dia. Sebab diorang ni tak akan berputus asa dan diorang ni akan sentiasa berjuang demi mendapatkan kemerdekaan negara. Demi barisan hadapan ni akan sentiasa berjuang, akan terus berjuang demi mendapatkan kebaikan dia. Maksudnya demi menghentikan kes COVID-19 ni supaya kita semua selamat. Dan aku memang sahut dah dengan diorang semua ni. Okay, so berbalik kepada kisah tadi. Yang aku nampak dekat movie ni, dia ni bukanlah nak ceritakan tentang diorang ni berlawan dengan Titans tu je, tapi diorang ni dalam masa yang sama, diorang ni menunjukkan banyak inspirasi dan banyak nilai-nilai moral yang kita boleh dapatkan daripada movie ni. Dan okey lah, kalau setakat movie yang ada nilai moral ni memang tak pernah biasa lah kan. Dan mungkin sebab tu lah kat movie ni ada cerita yang melepek sikit kot. Yelah, kau bayangkan kalau alien dengan manusia bercinta, okey tu tak apa je. Tapi bila siuman yang ketujuh, okey aku tak nak suka. Tengok ni. If my math is right, that was our 7th kiss. Oh no. Why is that a big deal? On Acaridian 5, the 7th kiss makes baby. Wait, what? You mean you're pregnant? Like right now, you're pregnant right now? No, of course not. Oh, good. Phew. You are. Muzzle top! Nampak bila siuman yang ketujuh, dia akan mengandung. Jadi bukan perempuan alien tu yang mengandung, tapi lelaki tu yang mengandung. Kau bayangkan, lelaki yang mengandung. Weh, tak ada belah dah. Sana lelaki mengandung. Dah lah bukan seorang, dah dah ramai pula tu dalam 7 orang anak. Baik. Kepala dia, bapa lelaki mengandung. Tak masuk akal dah. Tak boleh nak bayang aku. Agaknya keluar daripada mana lah tu kan. Okay, so aku rasa itu je lah kot untuk cerita kali ni. Dan kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa share, like dan subscribe. Dan itu je lah. Assalamualaikum.